Adalah, nama saya So Chun Sing, nomor metrik E165620, dan saya ingin memperkenalkan penilaian saya. Beliau ialah Dr. Nija Loyandi Saipini. Hari ini saya akan membentangkan poster saya yang bertajuk Pengasingan Logam daripada Kenderaan Akhir Hayat IAW dan Kenderaan Terpelangkai di Malaysia. Pertamanya, saya akan mula pembentangan saya dengan abstrak kajian saya. Di Malaysia, kenderaan memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia dan digunakan secara meluas tanpa mengira keadaan atau usia. Terdapat berbagai kenderaan seperti kereta, motosikal atau lori yang bergerak di atas jalan setiap hari. Aktiviti harian manusia sangat bergantung kepada kenderaan kerana ia berfungsi sebagai pengangkutan pergerakan manusia. Kenderaan membantu manusia sampai ke satu destinasi dengan penggunaan masa dan tenaga yang minimum. Pengkilang kenderaan menjangka kenderaan mereka akan bertahan dalam 15 tahun. Oleh itu, kenderaan boleh dianggap sebagai IAW jika melebihi had ini. Pada masa ini, permintaan kenderaan semakin meningkat disebabkan keperluan pasaran. Semakin banyak orang dapat membeli kereta pada usia muda dan kejadian keluarga yang mempunyai lebih daripada satu kereta adalah semakin biasa. Malangnya, peningkatan pengeluaran kenderaan ini akan menyebabkan peningkatan bilangan IAW dan sisa mereka akan menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Bagi mengatasi masalah ini, kerajaan Malaysia perlu menerapkan kerangka kerja bagi pengurusan IAW yang berfokus kepada pemulihan bahan sisa. Penyelidikan ini bertujuan untuk penghasilkan logam daripada kenderaan IAW dan kenderaan terpelangkai di Malaysia. Kajian kepustakaan telah dilakukan untuk mengkaji amalan semasa yang diterapkan di beberapa negara lain dan juga Malaysia. Selanjutnya, beberapa temu lama dilakukan dengan syarikat tempatan yang telah dipilih untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses penilaian dan mencincang kenderaan tempatan. Kajian ini juga mengumpulkan beberapa pendapat atau cadangan daripada responden mengenai amalan semasa yang sedang berlaku di Malaysia. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang pengenalan kajian saya. Kenderaan boleh digambarkan sebagai IAW berdasarkan tahun kenderaan itu atau kerosakan teluk yang menyebabkan kenderaan itu tidak boleh lagi digunakan. IAW boleh dikategorikan kepada dua jenis, iaitu kenderaan bersalah dan IAW semula jadi. Kenderaan bersalah juga diperkenalkan sebagai perkhidmatan IAW kerana kerosakan fizikal yang disebabkan oleh kemalangan, kebakaran atau vandalisme. Di samping itu, IAW semula jadi ialah kenderaan yang gagal semasa proses pemeriksaan. Kenderaan merupakan suatu produk yang berteknologi tinggi dan canggih dan terdiri daripada berbagai jenis komponen yang mengandungi bahan berbahaya. Begitu juga boleh dikira semula. Oleh itu, IAW boleh dijadikan sebagai sumber sekunder yang baik jika dipulihkan dengan cekap. Pemilihan jenis bahan semasa pembuatan adalah elemen utama dalam proses pembuangan kenderaan. Pemilihan bahan adalah sangat penting untuk menghadapi masalah dan penggunaannya semula sebagai bahan untuk proses selanjutnya. Rata-rata bahan yang digunakan dalam pembuatan kenderaan penumpang ditentukan dalam Raja 1. Menurut Raja 1 ini, kita boleh tengok beratusan logam Philius ialah 65.4%. Ia terdiri daripada shield sheet, plain steel dan cast iron. Manakala logam bukan Philius adalah 10%, iaitu aluminium, zinc, copper, magnesium dan lead. Seterusnya plastik 9.3%, getah 5.6%, lain-lain 9.7%. Keseluruhannya adalah 100%. Bagi permasalahan kajian, saya telah memilih beberapa isu. Pertamanya ialah menurut Kementerian, kami masih tidak ada satu garis panduan dalam sistem pengurusan kenderaan terbiar pada masa kini. Apabila pihak berkuasa mendapat aduan daripada rakyat kita, ia memerlukan masa yang panjang untuk menjalankan proses pelupusan IAW. Selain daripada itu, kos pelupusan dan harga palu kereta yang boleh dikatakan tinggi di Malaysia akan menyebabkan kelebihan jangka masa perkhidmatan kenderaan tersebut kerana banyak pemilik kenderaan lama tidak membuang atau melupuskan kenderaan lama mereka apabila jangka hayat yang telah ditetapkan oleh kerajaan telah tamat. Kejadian ini akan meningkatkan risiko kemalangan apabila kenderaan lama tersebut masih dipakai di atas jalan. Dalam Malaysia, kaedah pengurusan bahan-bahan sisa adalah melalui pembakaran dan juga pembuangan di tempat pelupusan. Sebagai pengetahuan kita, pembakaran akan menyebabkan banyak isu alam persekitaran serta menjejaskan kesihatan manusia. Isu pemaksulan ini semakin teruk apabila tempat dapat
pelupusan tidak mencukupi untuk meletakkan kenderaan terbiar. Ini akan menyebabkan pembuangan halam oleh pihak pencincang otomotif. Terdapat 3 objektif dalam kajian saya, iaitu mengkaji cara pengasihan bahan logam daripada ELV dan kenderaan terbelangkai di Malaysia. Seterusnya, mengkaji jenis dan pelatusan bahan logam ELV dan kenderaan terbelangkai selepas proses mencincang. Dan objektif ketiga ialah mengkaji cara meningkat pelatusan kita semula bahan logam kenderaan ELV dan kenderaan terbelangkai di Malaysia. Seterusnya, kajian ini merupakan catat adalah metodologi saya. Langkah utama dalam kajian ini ialah menjalankan kajian kes yang bertujuan untuk mengumpulkan maklumat tentang amalan semasa sistem pengurusan ELV di negara lain dan juga di Malaysia. Dalam langkah ini, berbagai jurnal, artikel atau laman web yang berkaitan dengan ELV telah dibaca dan sebagai rujukan dalam bab kajian kepesertaan. Kaedah-kaedah pengurusan dan pelaksanaan undang-undang ELV yang sedang dijalankan di negara lain akan diambil perhatian dan dikaji sebagai salah satu pendekatan untuk meningkatkan sistem pengurusan ELV di Malaysia. Selepas itu, saya akan menjalankan temu lama kepada 3 syarikat yang telah dipilih oleh penyelidik saya bagi mengumpulkan data yang saya perlukan. Data jenis adalah 2 jenis, yaitu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Data kualitatif akan dikumpulkan melalui satu set soalan terbuka, manakala data kuantitatif akan dikumpulkan melalui satu set soalan tertutup. Terdapat 3 bahagian soalannya, yaitu bahagian A, B, dan C. Bahagian A menerapkan latar belakang syarikat seperti nama dan lokasi syarikat, jenis perniagaan atau perkhidmatan produk utama mereka, nama responden dan jawatannya. Bahagian B pula merangkumi perincian bagaimana proses penilaian dan proses mencincang kenderaan dijalankan. Bahagian C lebih fokus kepada tahap pengetahuan dan pandangan responden terhadap pelaksanaan ELV. Seterusnya ialah keputusan kajian saya. Ini merupakan keputusan kajian kepesertaan saya saja disebabkan temu lama syarikat belum lagi dijalankan. Kajian 3 merupakan aliran pemprosesan ELV Malaysia yang dicatatkan oleh Malaysia Automotive Institute 2017. Saya akan fokuskan dalam kategori proses shading, iaitu proses mencincang sahaja. Proses mencincang adalah satu proses di mana logam filius adalah output utama yang akan dihantar ke industri logam untuk dikita semula. Dapatan kajian saya ialah cara pengasihan bahan logam daripada ELV atau kenderaan terbelangkai ialah melalui cara pemisahan magnet dan juga active color induction. Kedua-dua kaedah ini dapat memisahkan bahan logam filius dan juga bahan logam bukan filius dengan cekap. Dalam dapatan kajian kepustakaan saya, menurut kepada jadual 1, bahan logam filius mempunyai purata 68%, manakala bahan logam bukan filius mempunyai purata sebanyak 8% selepas dicincang daripada kenderaan ELV atau kenderaan terbengkalai. Contoh bahan logam filius yang didapati ialah geluri dan besi, manakala aluminium merupakan jenis bahan bukan filius. Video seterusnya akan menunjukkan contoh cara penghasilan bahan logam filius dan bukan filius melalui mesin active color induction.
Kesimpulannya, semua IAW boleh dijadikan sebagai sumber sekunder yang baik jika dikendalikan dengan cara yang betul dan cekap. Satu perancangan IAW yang betul dapat menyumbang kepada kawalan persekitaran yang lestari serta meningkatkan keselamatan pada kereta yang bergerak di atas jalan setiap hari. Malangnya, taksas IAW belum lagi dilaksanakan oleh Malaysia dan seterusnya akan menyebabkan peningkatan bilangan kereta terbang yang akan menyatakan berbagai masalah persekitaran seperti kekurangan tapak pelubusan. Pihak berkuasa kerajaan harus memainkan peranan penting dalam mengambil tindakan pantas mengenai isu IAW. Pihak berkuasa harus membuat lebih banyak penyelidikan dan mengubah peraturan dan perundangan mengenai pemulihan IAW. Secara amnya, proses kita semua IAW terdiri daripada penilaian depollution, mencincang dan pengurusan automatic shader residue yang dikatakan sebagai ASR. Teknologi yang canggih yang sedang dipakai oleh negara maju lain boleh diterapkan dalam Malaysia bagi meningkatkan kadar peladusan kita semula bahan sisa IAW seperti bahan logam dan plastik. Sini menunjukkan beberapa rujukan yang telah saya gunakan dalam poster ini. Akhirnya, sekian terima kasih.